Okay. Assalamualaikum, morning semua. Hai, Assalamualaikum, morning. Siapa yang Siapa yang tengah online? tengah online, kita dalam kereta sambil-sambil stuck, jam nak ke office, stuck nak hantar anak ke sekolah, stuck nak beli sarapan. You all dah breakfast ke? Abang mendung-mendung ni kan. Cuaca di ni area Sigmangan memang mendung lah. Rasanya hujan awal pagi tadi, so sekarang memang sejuk lagi masih terasa di kedinginannya. Betul. Memang sesuai sangat tarik selimut orang kata. Tapi Semua orang yang luar biasa dia tidak begitu. Orang luar biasa ni dia bangun awal. Betul. So banyak macam kami ni So banyak kerja yang siapa yang tengok online say yang- hi. yang boleh disettlekan kalau kita bangun awal. Siapa yang online tu say hi sikit. Sporting sikit. Kita santai-santai je. Sehari ni part 2 lah saya tulis di tajuk tadi. Part 2 ketua ataupun tips untuk kecantikan ataupun awet muda. Secara sihat. Secara sihat. Saya SM dan ni adik manis Iza. Saya Ya. Iza. Pagi-pagi macam ni lah rutin. Kita berjalan, morning walk dan sebagainya. Okey, kita sambung semalam. Kita dah berhenti pada 5 point. Kita mungkin boleh recap balik, recall balik. Yang pertamanya golden rule, maksudnya kita bersihkan muka kita sebelum kita tidur. Sangat penting untuk mengelakkan pori-pori kita tersumbat, nak berikan kulit kita bernafas dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah beauty sleep. Maksudnya di sini kita perlu tidur secukupnya antara 6 ke 7 jam sehari lah. Waktu pemulihan sel yang terbaik adalah pada pukul 10 malam hingga 2 pagi. So pastikan you all tidur dalam waktu tu, you all dah tidur lah sebenarnya. Untuk waktu yang kata apa tepat lepas betul, tu. betul. Cukup rehat dan sebagainya. Satunya sebab pemulihan sel tu akan berlaku pada pukul 10 hingga 2 pagi. Dan kemudiannya jika kita tidak cukup rehat, maka kulit kita pun tak cukup rehat. Di situ kulit kita nampak kusam, nampak tak bermaya dan sebagainya. Itu 2 poin. Yang ketiga adalah rajin bersihkan sarung bantal kita, sebab di situ banyak tempat bakteria terkumpul dan kulit kita ni, pipi muka kita ni melekap lama di sarung bantal kita tu. Betul. Jadi rajin-rajinlah bertukar. Begitu juga dengan yang poin keempat, iaitu telefon. Rajin-rajinlah bersihkan telefon dengan bacterial wipes. Sebab telefon ni antara tempat bakteria membiak juga. Especially kalau yang mereka yang suka sangat jeng. Apa? Bawa masuk toilet. Bawa masuk telefon ke toilet sambil-sambil ni kan. Sambil betapa kan? Sambil betapa. Online, tengok Facebook, jawab mesej dan sebagainya. Jadi bersihkan telefon selalu sebab kita telefon tu tak nampak. bersihkan dengan bacterial wipes. Itu dah 4 poin. Dan yang kelima, sebelum kita stop tadi semalam, itu pula. Minum air selepas bangun daripada tidur pagi-pagi sebelum kita mula menggosok gigi. Berapa banyak bergantung. Kalau you all search mungkin ada yang katakan 4 gelas dan sebagainya. Bergantunglah ikut kesesuaian you all. Sebab penting minum air pagi ni sebab satunya badan kita baru bangun. Dia ibarat enjin kita masih sejuk lagi, so kita nak panaskan balik. Kemudian enzim-enzim dalam air liur ni banyak membantu untuk kesihatan kita. Betul. Membantu pembuangan, pengawasan, penghadaman. Kalau kita buat betul hari-hari, insya-Allah hari-hari kita akan membuang. Bila Yes. kita membuang, itu pun petua awet muda. Bila kita dah buang hari-hari, toksin pun tak simpan. Yes. Lepas tu kita pun tak ada, orang kata apa, badan pun tak mudah naik kan. Sebab usus tak tersumbat kan. Betul. Muka pun ceria je sebab tak ada sembelit. Dia masalah sembelit ni senangnya muka nampak kusam. Betul, kering. Memang nampak muka tak bermaya. tak ceria lah. Ya. Letih je muka. Okey, dan selain pada tu minum pagi, waktu kita minum air selepas kita bangun dari tidur tu pun salah satu sunnah. Jadi perkara yang sunnah ni memang banyak kebaikan lah. Jadi kita tak perlu nak was-was, nak argue dan sebagainya. Kita amalkan je. Memang banyak benefit ataupun kebaikan dan kelebihan manfaatnya untuk kita. Okey, tu 5 poin yang semalam.
kita dah share. So hari ni tersambung lagi 5 poin. Okey. So stay tune. Apa dia? Ingat tak yang 5 poin kat atas tadi? Kalau you all boleh tulis, boleh tulis. Kalau tak sempat tulis, mungkin dengan drive dan sebagainya, boleh tonton balik video ni nanti. So tuliskan. Dan cuba buat. InsyaAllah. Tu yang penting tu. Buat, yang baru. amalkan. Tu yang penting sangat. Betul? Sebab ada kita ni ada ilmu tak diamalkan memang tak berguna juga. Okey. So poin yang ke-6. So semalam kita dah, yang ke-5 tadi, minum air, segelas air waktu kita bangun tidur. So poin yang ke-6 adalah kita BFF, boyfriend forever, dengan air mineral ataupun air kosong. Air bersih. Air bersih. Jadi kalau orang tanya berapa yang perlu kita minum, berapa liter yang kita perlu minum setiap hari, bergantung kepada keperluan kita. Berapa berat badan kita, berapa berapa yang kita perlu minum, berapa liter kita perlu minum. Dia ada dia punya calculation dia. Tapi untuk ikut kesesuaian kita lah. Jangan terlebih sangat dan sebagainya. Sebab macam tadi juga, air memang penting. 75 ke 80% saya daripada struktur badan kita ni adalah terdiri daripada air. So berapa pentingnya air tu untuk diri kita. Tulang pun memerlukan air. Yes, semua ada. Sebi-sebi ada air. Walaupun tulang kering pun ada air. Ada air. Okey, BFF dengan air. Air putih ya, air putih kosong. Bukan air manis. Air Itu kita manis letak tu tak tepi lah. bagus. Minum sikit-sikit okeylah. Tapi jangan minum banyak. Nanti kan naik badan, berat lagi. Itu pun satu lagi hal kan. Okey. Apa lagi tadi? Jadikan rutin sebab kita ada masa 24 jam sehari. Betul. So bahagikanlah. Contoh kita ada 2 liter sehari keperluan air kita. Bahagikan. Daripada 24 jam tu bahagikan. Waktu bangun tidur dah minum dah berapa. Kemudian selepas solat subuh nanti berapa. Bila breakfast nanti berapa. Lepas Zuhur berapa. Bahagikan. Letakkan dalam satu botol. Mungkin botol 2 liter terus. You all boleh monitor. Betul. Kalau setengah orang minum sikit-sikit, bila tak siapkan tu yang tak nampak tu, tak tahu berapa banyak kita dah minum. Badan tak cukup air, Yes. air kosong, air putih. Kan? Apabila badan tak cukup air maksudnya kita dehydrated. Kulit kita pun nampak kering. Kusam, kusam. berkedut, cepat. Masalah kesihatan lagi dengan masalah pengadaman, pembuangan dan sebagainya. Betul. Jadi betul-betul BFF dengan air kosong, air mineral. Tu poin yang ke-6. Dia bunyi macam mengah sikit ni. Sebab kita dah jalan jauh tau. Jauh dah jalan ni. Jauh sangat serius. Dah halfway baru kita live. Bukan kita jalan-jalan sebab kita nak jalan-jalan live. cari makan. Kita ni kita 2 in 1 lah. Maksudnya kita exercise sambil nak berkongsi ilmu, manfaat dengan you all semua. Okey. Yang ke-7 adalah jangan tinggalkan daily skincare rutin. Itu paling penting. Itu satu yang selalu Izzah tekankan. Yes. Nak cantik tapi ada perkataan M. M tu apa? M tu apa? Apa dia tu? M tu apa? McDonald ke? Malas. M tu adalah malas. Kalau malas apa pun tak jadi. So pokok pangkalnya semuanya datang daripada kita. Maksudnya dalaman kita menentukan luaran kita. Jadi semalam pun dalam daily skincare, semalam saya dah masuk satu, maksudnya golden rule tu, bersihkan muka. Bersihkan muka sebelum kita tidur. Betul. Kemudian kita selepas bersihkan muka tu, kita apply serum sebab waktu pemulihan sel yang terbaik waktu malam 10 hingga 2 pagi. Okey, itu satu. Kemudian lepas bangun pagi you dah minum tadi tu, segelas air ataupun 2-3 gelas air sebelum gosok gigi, lepas tu you solat dan sebagainya. Selepas waktu mandi tu, cuci muka. Sebab setengah orang kata tak perlu cuci muka waktu pagi. Salah tu. Betul? Salah. Boleh. Sebab waktu kita tidur, masa itulah satunya proses pemulihan kulit kita. Sebum ataupun minyak, berminyak akan keluar, kotoran keluar daripada dalam, masa kita tengah rehat keluar tidur tu, ke muka, kulit muka kita. Sebab tu kadang kita bangun pagi kita rasa muka kita macam berminyak dan sebagainya sebab sebum keluar. Sebab sometimes kita tidur dalam aircon ataupun kita tidur dalam bawah kipas berpeluh kan. Peluh tu pun akan keluarkan kotor. Kalau dalam aircon tu kulit kita akan kering. Bila kering kulit memang tak bagus sangatlah. Kalau kulit dia akan jadi lagi cepat
kalau kita tak bantu balik cuci, dia akan lagi cepat kulit kita jadi macam radang, merah lah, biji-biji lah, jadi something tak cantik lah. Tak sihat, kulit tak sihat. Tenang kita macam tu lah. Kemudian tu pentingnya cuci. Bangun pagi, buat tak kira you all cuci muka. Mandi pukul berapa pun, tapi kedai cuci pagi, cuci muka. Betul. Dengan cleanser yang betul, yang ni lah, yang orang kata apa? Yang elok lah kita cakap. Yang orang kata apa? Sesuai untuk kulit Asia, bukannya cleanser yang mengelupas kulit ke, itu kita tak nak. Tu cleanser yang tak sihat. Non-foaming, kemudian pH yang memang sesuai untuk kulit kita, yang bagusnya 5.5, pH 5.5 ke bawah. Kemudian apply 60 second rules. Maksudnya kita ada setengah orang ni cuci muka tapi sekejap sangat. Nak cepat je. Betul? Sekejap sangat dia cuci. So apply 60 second rules. Sapu muka bersih-bersih di kawasan yang berminyak, tumpukan, lebihkan kat situ dan sebagainya. Kalau yang kat hidung tu fokus sikit, sebab kat hidung biasa T-zone, biasanya T-zone kan. Biasa kita akan berpeluh kat situ kan. So dekat hidung ni kena picit-picit sikit lah untuk buang whitehead ke blackhead ke. Tu bagus. Tu penting. Jangan ambil masa lah. Pamper yourself. Sambil cakap sambil mengah tau. Kemudian dah siap mandi sebenarnya, apply serum. Lepas apply serum, ni pun dah termasuk dalam yang poin seterusnya ni nanti sunscreen. Sunscreen sangat penting. Sangat penting. Sunscreen sangat penting. Ramai yang tak tahu. Ada yang tahu pun buat tak tahu. Ada. Kadang-kadang orang ingat, dah pakai serum dah Izzah, tak payahlah pakai sunscreen. Yes. Okey. Tu satu. Sebenarnya. Tu satu. Lain manfaat dia. Betul. Dan ada yang satu kata yang tahu, tapi dia kata bila nak keluar je pakai sunscreen. Tidak. Kita duduk rumah pun kena pakai sunscreen. Betul. Matahari tu ada di mana-mana. Sinar UV tu. Jadi sunscreen tu sangat penting untuk lindung, untuk protect kulit kita daripada sinar UV. Sinar UV merosakkan lagi. Merosakkan kulit. Untuk merepair tau. Jangan salah faham. Serum tu untuk repairkan kulit kita. Serum untuk repair kulit rosak, kulit kering, kulit apa? Kulit yang ada masalah skin tag lah, kulit yang ada masalah jerawat ke apa. Sunscreen dia punya manfaat untuk protect kulit kita daripada cahaya UV pula. So manfaat dia berbeza. So you all kena pakai juga apa yang kami share kat dalam ni. UV kita ada UVA, UVB. So semua tu akan merosakkan sel-sel kulit kita, buatkan kulit kita nampak aging lebih awal lah. Lagi satu bukan merosakkan kulit tau. Lagi satu dia akan, bila UV yang panas ni, dia akan mengeluarkan sel-sel kanser pula. Jadi kalau merosak lama kat kulit kita, kita senang dapat kanser. Bukan sekarang lah, maksudnya bukannya hari ni kena UV, besok kena kanser. Tak, jangka panjang. Jadi kita nak protect, orang kata long term lah benda tu. Kita tak nak lah esok umur kita 50, jadi kita dapat kanser tu lah, kanser ni lah, kanser kulit lah, kan? Jadi kita kena jaga dari sekarang. Okay. So basic skincare jangan tinggalkan. Kemudian kita dah termasuk pun dalam sunscreen. So memang kena apply sunscreen. Tak kisah you all berada di rumah ataupun keluar, mesti apply sunscreen. Dan yang penting kena reapply sunscreen ni, bukan sekali pakai. Kalau untuk rutin biasa, maksudnya bekerja dan sebagainya, 3 ke 4 jam kena reapply balik. Tambah kalau orang yang banyak kerja dalam aircon, cuaca kering kan, ataupun orang kerja kat luar yang banyak pakai UV, panas UV yang kata apa, yang tengah terik tu, contohlah pukul 2, 12, pukul 1 jam tu lah, memang kena reapply balik. Okay. Memang kena reapply dan pakai secukupnya. Biasanya kita sarankan kalau untuk daily routine 2 jari lah. 2 jari penuh, panjang 2 jari ni. Sebab setengah orang pakai tapi sikit sangat, ciput sangat, mana boleh cover nanti. Kemudian kalau you all lah gunakan foundation yang ada SPF, lagi bagus. Apply lagi sekali, maknanya double protection. Sebab foundation ni dia ada sunblock pula. Dia akan block UV akan masuk dari dalam wajah kita. Sebab sunscreen ni saya pernah, dia tak block tau. Sunscreen lain, sunblock lain. Kita pernah cerita dua benda tentang sunscreen ni. Sunscreen ni ada chemical dan juga physical. Jadi foundation ni physical. Dia di luaran, dia memang block terus matahari. Kalau sunscreen ni dia akan absorb dan dia akan serap, kemudian haba tu kemudian lepaskan kembali. Okey. Itu tentang sunscreen. Kemudian dah berapa poin dah? 6 tadi BFF dengan air. Kemudian daily skincare rutin. Kemudian sunscreen. Dan yang
8 lah. Betul 8. Betul 8. Yang ke-8 maksudnya kita jaga pemakanan kita. Pemakanan kita ni penting. Macam doktor-doktor selalu cakap, yang sedap tu memang tak sihat. Betul. Yang tak sedap Kan? tu. Tak sedap tu memang tak sihat. Tak Ya, sihat ya. maksudnya dari segi kesihatan, Ya. dari segi kecantikan dan sebagainya. Sebab you pernah dengar kan pepatah we are what we eat. Jadi apa yang kita hasil apa yang kita dapat ni, kesihatan kita, kecantikan kita, penampilan kita itu adalah hasil daripada pemakanan kita, rutin pemakanan kita dan sebagainya. Betul. Nak makan boleh tapi berpada-pada. Betul. Orang tua kita pun kata kan. Berpada-pada ataupun kena rajin lah bakar Ya. lemak balik. Yes. At least berjalan macam kami pun okey, cik. Makan benda yang berminyak sangat ke, berkalori tinggi sangat ke dan sebagainya. Semua tu tak baguslah untuk kesihatan dan juga untuk kecantikan. Amalkan banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran. Minum air kosong. Minum air kosong ataupun tu minum maksud- air jus pun tak ada masalah. Yes, Cuma buah tu jangan pun- letak gula. Itu je. Kita kena kreatif lah, be kreatif. Macam mana kita nak buat. Setengah orang leceh lah nak makan buah dan tak apa. Nanti kita share pula macam mana tip buat kita untuk jus. dapat berat maintain kan? Yes. Nanti kita share. Tanpa Siapa yang nak minum- dengar? tanpa Say minum hi. Tanpa amalkan suplemen kurus ke apa ke tak payah. Nanti Kita kami boleh. share tip-tip tu. Okay. Mungkin kami boleh tunjuk satu hari nanti kami boleh tunjuk ke cara buat ke macam mana. Nanti kita share. Mungkin benda tu kita akan kongsi bersamalah sebab kita nak sihat kan. Kita tak naklah makan ubat je sepanjang hidup. Kita tak naklah hari-hari kena telan ubat. Nak orang kata apa? Nak cantik, nak kurus, nak slim, nak apa? Nak gebu-gebas. Tak naklah sampai makan ubat macam lama-lama macam tu bahaya kan. Okey. Okey, apa lagi? So pemakanan settle dah. The point yang kelima adalah macam apa yang kami tengah buat sekarang ni lah. Bersenam. Sebab apa yang kami buat ni adalah walk the talk lah. Kami nak buktikan. Maksudnya kami buat benda ni bukan kami sekadar cakap tapi tak buat. Walk the talk tu penting. So penting. Bersenam ni. Kalau dapat hiking lagi best. Yes, memang. Serius best. Pemandangannya, kehijauannya. Yalah kita Orang kata macam dapat kalau hiking tu dapat nafas baru. Sebab kita berhiking dalam hutan kan. suasana tu fresh. Fresh sangat, serius. Fresh sangat. So kita bekerja tu yalah kalau bekerja dengan apa tu jamnya dan sebagainya. Bermencing macam-macam. Jadi sekali-sekala spend buat hiking masuk dalam hutan, Tengok panjang kehijauan, bukit, tengok pokok. kehijauan, dengar kicauan burung-burung. Memang Sambil bawa anak-anak pun okey. yes. Banyak tempat yang boleh. Antaranya yang baru ni kita pergi di Taman Tugu Negara. Betul, Taman Tugu betul. Negara. Kat KL. Memang cantik tempat tu. Serius memang cantik. Sesuai untuk bawa anak pun tak kisah. Ya, sebab dia cantik, dia dah buat. Yes, Dah apa, memang dah dah ada tangga-tangga track kan, apa dah semua ada tu. track kan? Memang cantik. Betul. Selain kita boleh ialah tunjukkan pada anak-anak lah. Natural forest kita dan sebagainya. Memang so tapi apa yang saya nak tekankan bersenam ni dari aspek kecantikan lah sebab kita cerita tentang kecantikan, kesihatan you all tahulah. Bersenam ni memang bagus untuk kesihatan. So dari segi aspek kecantikan, apabila you all bersenam, maksudnya jantung kita akan bekerja lebih kuat lah, dia akan pump darah kita. Di samping itu kita pun akan tend to sedut lebih banyak oksigen. Betul. Sebab kita ni kadang oksigen tu free dah Allah bagi pada kita tapi kita bernafas pendek-pendek je. Jadi bila kita bersenam ni kita lebih banyak kerap dan lebih bernafas lebih panjang dan sebagainya. Jadi Lepas tu oksigen energi kita pun lain kan. oksigen masuk lebih banyak ke dalam badan kita. Pump kita pun jantung kita berpump lebih kuat, lebih pantas. Lebih lancar. Dan dia akan boostkan Kalau yang tu sumbat-sumbat tu yes, kan. oksigen yang oxygenated oksigen tu kepada keseluruhan sel-sel kulit badan kita. Betul. Dalam badan kita dia akan lebih cepat sampai. Jadi badan kita sebab tu badan kita lebih rasa fresh sebab cukup oksigen dan sebagainya. Itu satu. Yang keduanya selain apabila kita bersenam ni peluh kita banyak keluar. Jadi peluh ni antara proses ataupun salah satu kaedah kulit buang toksin. Ialah melalui peluh tu kan daripada luar aroma kita dia push keluar. Semua dia tolak bersihkan daripada kekotoran dan sebagainya. Tu dua. Yang ketiga dia akan yang ketiga pula. Yang satu lagi kebaikan bersenam ni adalah dia akan maintain healthy level hormon kortisol kita.
Hormon kortisol pernah dengar kan? Ni macam sains sikit tapi tak. Sikit. Hormon kortisol ni dia banyak kalau terjejas hormon kortisol ni, maksudnya kalau dia lebih, dia akan tend to keluarkan sebum ataupun minyak lebih banyak daripada kulit muka kita. Jadi bila minyak banyak, you tahulah apa jadi. Maksudnya jerawat lah. Kulit kita berminyak dan setengah orang kan lebih berjerawat dan sebagainya. Tak smooth lah nampak muka tu. Bersih. Nampak bersih. Kena bersih daripada ni. Kemudian apa tadi? Dan bersenam ni juga akan membantu produk hormon kortisol ni juga. Satunya tadi dia menyebabkan sebum production yang lebih banyak, dan yang keduanya dia boleh break down collagen pada kulit-kulit kita. Jadi collagen ni kalau tak ada pada kulit kita, maksudnya kulit kita akan lebih cepat aging, lebih cepat tua, cepat rosak dan sebagainya. Jadi exercise ni antara lainnya akan membantu menjaga kolagen tersebut. Di samping ia juga akan merangsang penghasilan kolagen dalam sel-sel kulit kita, yang tu akan membantu menghasilkan sel-sel kulit yang lebih sihat, lebih cantik, lebih anjal, semualah. Semua yang cantik-cantik belaka. Ya. Okey. So tu 5 tips sambungan daripada semalam. Kalau kita boleh recall balik, maksudnya yang ke-6 BFF dengan air. Yang kedua, sekejap kita bagi motor ni lalu. Itulah dia buat inspection kan. Okey, yang ketujuh maksudnya apa tadi? Daily skincare routine. Betul ke? Betul lah. Daily skincare routine. Yang ke-7, jaga pemakanan kita. Kemudian bersenam. Ada satu lagi tu tinggal ni, sunscreen. Ulang balik. Silap sikit tadi. Duk tengok motor dia lupa dah. Berapa lama kan? So itulah antara poinnya. Okey, saya rasa you dapat sedikit manfaat daripada perkongsian 2 hari kita hari ini. So itu saja. InsyaAllah esok kita akan cerita tentang topik lain. So just stay tune di page kami. InsyaAllah setiap pagi lah kita akan ni. Besok InsyaAllah kalau kita ada kesempatan, sebab kita ada dah start kelas dengan Dr. Azizan besok. Bermula 8 pagi kan. Besok Kita cuba sampai pagi. Kalau nanti pun kita akan beritahu. So selamat ni balik. Review balik apa yang kami cerita. Kemudian yang penting amalkan. Okay? Betul. Terima kasih pada yang sudi tengok online kami ni. Bye.